أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العزيز أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسول الله اللهم تعالينا والتواصل علينا من رسالي برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يا قول قولي أكما بك. Sidang hadirin radhiyallah, segala puji bagi Allah Subhanahu taala, doa bertabur salawat Allah, salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Sidang hadirin radhiyallah, marilah kita meningkatkan asadapan kejiwa kedawaan kita kepada Allah Subhanahu taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala surahannya dan meningkatkan segala rangkaiannya. Mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita berusahakan diri serta membina kejiwakan tontonan di mendidik jiwa. Mari kita mudah-mudahan kita segala puji kita berkati rahmatnya segala keurusannya di bulan barakah dan penuh keimanan, keampunan dan dosa-dosa yang di segala besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebenarnya akan disampaikan hari Sarawak kali tidak lama lagi. Ada di sebatah ini kita masih masuk Rabiul Akhir, kita masuk bulan habis lagi kena bulan Rabiul Awal, kita belum masuk dalam Rabiul Akhir. Tidak lama lagi kita sama-sama kurniakan kita kedawan kita dosa besar yang istimewa dan kepada Tuhan segala urusannya dan bidaan dan segala larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadila sebagai penyampai diri pada Islam atau sebagai panggilan Ustaz Fadila. Baik, jangan ni seperti siakan program tu ada di Tazkirah Kitab Muhammad Live ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin bawa secara langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial kita. Sama-sama kongsikan lagi pun juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk manfaat dan sahabat juga untuk penyampai mesej dakwah kita. Pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak untuk seluruh berdakwah kuliah untuk ada di konti di Surau Kampung Tabaru di Sierra Sarawak. Baik, atakan soalan anda menerusi WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fadlani di talian 0139906809. Saya ulang 0139906809 dan juga ditinggalkan soalan di media sosial TV Muhammad atau juga di YouTube TV Muhammad dan juga di streamer kami di Kaum Muhammad. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama tu belajar tersebut. Mari kita sama-sama rujukan tu pengajian untuk belajar tersebut. Mari kita sama-sama karangannya di buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi pengukuhan dikarangan oleh Masni Sabah Haji Abdullah Adam. Baik, diterbitan oleh Quran Agama Angkatan Tentera. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sambungkan di bahagian kita lepas di bahagian kedua. Bahagian kedua ini Bima pada malam ini sebagai topik-topik yang tajuknya di sini. Bahagian seterusnya. Baik,
Wajib kan. Pada malam ini sampaikan yang bertajuk sifat zabiliyah bahagian yang kedua. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita baca pada terlepas ini untuk topik tajuk pembicaraan kita. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Cepat-cepat mari kita tu belajar tersebut kita bacaan lepas. Baik, baik kita fokus ke lajurannya. Baik. Pada di surah Ar-Rahman pada ayat 27 ia bermaksud maka kekallah wajah Tuhan engkau. Baik. Firman Allah Subhanahu taala di surah Al-Fajr ayat 22 ia bermaksud dan datanglah Tuhan engkau. Baik. Pada surah Al-Baqarah pada ayat 210 ia bermaksud adakah mereka melihat bahawa Allah datang kepada mereka dalam bayangan awan. Baik. Dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud di dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud bahawa Allah telah menjadikan Adam di atas rupanya. Baik. Begitulah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan perkara-perkara yang berhubung dengan ruang dan akotal bagi Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Quran dan hadis yang telah menyebutkan perkara tersebut. Dalam hubungan ayat-ayat tadi, golongan salaf telah menerima makna lahir ayat tersebut bagi ayat yang menjelaskan makna tangan bagi Allah. Golongan salaf mengatakan bahawa Allah itu mempunyai tangan. Namun demikian hakikatnya tidaklah diketahui dan tidaklah pula menyerumpai tangan makhluk. Sebaliknya bagi golongan khalaf, mereka mentakwilkan tangan tersebut dan dengan kudrah. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis berhubungan dengan ruang. Baik. Baik, sedang penonton rahmati Allah SWT, dan jumpa bahagian seterusnya kata-kata kemudahan. Mari kita fokus kata-kata untuk belajar tersebut. Baik, yang keempat, qiyamuhu bin nafsihi ialah sifat yang keempat dari sifat sabiliyah ialah qiyamuhu bin nafsihi. Maknanya Allah tidak memerlukan atau berhajat kepada tempat untuknya mengambil ruang, dan tidak perlu juga kepada seseorang atau zat yang akan mewujudkan dirinya. Dengan lain perkataan, Allah itu tersendiri wujudnya tanpa memerlukan sesuatu yang diperlukan untuk wujudnya, berhubung dengan kemudian berhajat kepada sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Terdapat 4 keadaan bagi wujudnya sesuatu, iaitu yang pertama, wujud sesuatu yang tidak berhajat kepada ruang sebagai tempat melahirkan wujudnya dan tidak pula berhajat kepada seseorang, iaitu sesuatu zat yang akan mewujudkannya dirinya. Wujud tersebut ialah wujudnya zat Allah. Yang kedua, wujud sesuatu yang memerlukan seseorang atau sesuatu zat untuk mewujudkan dirinya. Wujud yang dimaksudkan itu ialah wujud zat sekalian makhluk. Yang ketiganya, wujud sesuatu yang memerlukan tempat untuknya menumpang wujud. Wujud tersebut ialah wujud sifat-sifat Allah yang berdiri pada zatnya. Yang terakhir, wujud sesuatu yang berhajat kepada ruang dan orang atau zat yang akan mewujudkannya. Wujud yang demikian ialah wujudnya makhluk. Baik.
dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu tidak berhajat kepada ruang ialah jika Allah itu memerlukan ruang, nescaya Allah itu terdiri dari benda. Kerana sifat benda memerlukan ruang. Ini adalah mustahil bagi Allah kerana Allah itu bukannya benda atau sifat. Sebaliknya ialah adalah zat yang berdiri sendiri tanpa memerlukan ruang. Dengan itu sabitlah bagi Allah suatu zat yang berdiri sendiri tanpa memerlukan ruang atau tempat. Baik. Adapun sedang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar sesuatu kita. Silakan buka TV sama-sama. Jangan tukar secara TV anda tersebut. Mari kita belajar tersebut atau fahami kefahamannya. Baik, kata-kata kebetulan. Adapun dalil yang menunjukkan Allah itu tidak berhajat kepada seseorang dan sesuatu yang zat yang akan mewujudkannya ialah Allah memerlukan seseorang atau sesuatu zat yang akan menjadikannya. Nescaya Allah itu bersifat baharu atau makhluk kerana sifat tersebut merupakan sifat baharu, tetapi ialah kita buktikan tentang kemustahilan Allah bersifat baharu. Dengan itu sabilah Allah itu bersifat. Yang kelima, wahdaniyah. Wahdahiyah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang kelima ialah sifat iaitu ketunggalan. Dimasukkan dengan titunggalan di sini ialah ketunggalan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Makna ketunggalan pada zat ialah zat yang wujud secara bersendirian tanpa adanya zat-zat lain yang berbadu dengannya, dan tidak ada juga zat-zat lain yang wujud menyamai dengan zatnya itu. Ketunggalan sifatnya ialah tidak adanya dua sifat atau lebih daripada satu jenis sifat, umpamanya dua sifat kudrah atau irah. Baik, maaf, sifat kudrah ataupun iradah dan sebagainya. Ketunggalan sifat juga berhenti tidak adanya sifat-sifat yang lain dari sifat Allah yang menyamai sifat-sifatnya. Ketunggalan perbuatan pula membawa pengertian bahawa tidak ada perbuatan lain yang wujud menyamai dengan perbuatannya. Dalil bagi ketunggalan zat Allah ialah jika zat Allah merupakan paduan dari beberapa zat, nescaya ia memerlukan jusuk-jusuk untuk menguatkan paduan zat tersebut. Jika Allah memerlukan jusuk, maka Allah akan menyerupai makhluk kerana sifat makhluk memerlukan jusuk. Keadaan ini adalah mustahil bagi Allah. Dengan itu sabilah baginya sifat yang berlawan dari memerlukan tusuk-tusuk, iaitu sifat tunggal bagi zatnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahawa Allah itu tunggal. Tiada dua atau tiga dalil yang menunjukkan ketunggalan tersebut dapat dibuktikan melalui penabian terhadap adanya beberapa Tuhan. Jika sekiranya terdapat beberapa orang Tuhan yang sama sifatnya dan kekuasaan seperti kehendaknya bagi mewujudkan sesuatu, maka sudah tentu alam ini tidak wujud, kerana kalaulah seorang Tuhan itu
satu mahu mengatakan sesuatu mungkin, yang satu lain tidak mahu mengatakannya, maka timbullah pertelikahan di antara keduanya, sehingga perkara yang hendak diwujudkan itu tidak akan wujud atau akan binasa. Oleh yang demikian, maka mustahil bagi Allah bersifat demikian, kerana sifat demikian akan membawa kepada tiada wujudnya alam ini. Tetapi kita telah menyaksikan bahawa alam ini telah wujud. Dengan itu sabilah bahawa Allah itu bersifat tunggal, iaitu tidak berbilang-bilang. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, mari kita dalam kesimpulannya, kata-kata terakhir, sifat sabiliyah ialah sifat yang memberi makna menafian terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ialah terdiri dari 5 sifat, iaitu qidam, maka mukalafatuhu li awadis, qiyamu bin nafsi, dan wadaniyah. Sifat qidam berarti sedia, yakni Allah Ta'ala itu telah semula jadinya wujud tanpa ada permulaan bagi wujudnya. Dengan lain perkataan, Allah itu wujud secara azali. Kesalian Allah di atas sifat qidam dapat dibuktikan melalui dalil daun dan tasalul. Sifat yang kedua ialah baka, yang berarti kekal selama-lamanya hingga tidak ada akhirnya. Dari Allah bersifat baka ialah sabilnya. Allah bersifat qidam. Sifat ketiga ialah mukalafatuhu lil awadis. Maksudnya mukalafatuhu lil awadis ialah tidak ada sesuatu yang menyamai sifat dan perbuatannya. Dalil wajibnya Allah bersifat demikian ialah sabilnya sifat qidam dan baka bagi Allah. Baik, sifat yang keempat ialah qiyamuhu bin nafsihi. Sifat ini membawa erti bahawa Allah itu tidak berhajat kepada ruang atau seseorang untuk mewujudkan dirinya. Baik. Mewujudkan dirinya. Dalil yang menunjukkan Allah bersifat dengan sifat demikian ialah jika Allah memerlukan tempat, nescaya sifatnya bukan sebagai zat, sedangkan Allah adalah zat yang tidak memerlukan ruang atau tempat. Dengan itu sabilah bahawa Allah itu zat yang berdiri sendiri. Sifat kelima ialah wahdaniyah, ialah sifat ketunggalan bagi Allah. Allah wajib bersifat tunggal pada zat, sifat dan perbuatannya. Maksud ketunggalan ialah bahawa Allah itu wujud tanpa ada dua atau tiga yang serupa dengannya. Jika sekiranya terdapat dua atau tiga Tuhan yang mempunyai sifat kekuasaan dan kehendak yang sama, nescaya mereka akan berpatah untuk mewujudkan alam ini. Apabila mereka berpatah, mungkin alam ini tidak akan wujud. Tetapi dari apa yang telah kita saksikan, alam ini adalah wujud. Dengan itu yakinlah kita bahawa Allah itu hanya satu dan tunggal. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita dalam pengajarannya berilmu kita
satu dan tunggal hanya milik Allah, bahawa yang sepatas telah alam ini mungkin telah mereka telah yang mempunyai sempurna yang terakhir, dan ketunggalan ia adalah tanpa kesudahan yang mana wujud sekiranya dengan merupa ia mempunyai sifat terpuji dalam wujud dalam ketika nama sifat-sifat wa dan ya. Baik, sila penonton rahmat Allah SWT, mari kita sepakat kita baca tadi, kita ambil iktibar, kita amalkan telah disampaikan insya-Allah. Baik, saudara-saudari rahmati Allah SWT, pada waktu solat fardu isyak daripada setuju sabar hasibu dan saria sabiya dan berdam, waktu solat jam pukul 7.23 malam lagi kita sampaikan solat fardu isyak jam pukul 7.38 malam lagi. Mari kita disampaikan berkumandangkan suara azan ini. Baik, saya penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama yang pukul dalam belajaran dan pukul bertajuk pengetahuan agama Islam ATM edisi Penghukuhan dikarangan oleh Masni Sabah Haji Abdullah, diterbitkan oleh Kon Agama Angkatan Tentera. Baik, sedang penonton rahmati Allah SWT, mari kita pukul bertajuk kita sampaikan telah di belah bacaan ini. Baik, insyaAllah pada penonton rahmati Allah sekalian, terajangan tazkirah kitab Muhammad Life Study seperti biasa pada hari Isnin Rabu jam 7 malam ni kita masuk dalam di sebuah jam ni kita 30 minit lagi. Baik, mari kita bersahabat ke juga kita pada penonton sekian. Baik, penonton kita dalam habis dah keluarga media sosial kita, anda boleh sida bersiar langsung menerusi ke YouTube TV Muhammad dan juga bersiar langsung di TV Muhammad dan juga di streamer kami di NTI Output ini. Boleh sama-sama kongsikan laman TV besar dilancarkan di penonton YouTube TV Muhammad dan NTI di sini. Baik, sama-sama kita meriahkan keluarga tekan platform dan media sosial kita. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini dan share lagi video ini untuk manfaat dan sampai juga di mesej dakwah untuk bahagian yang dilucahkan. Baik, mari kita sidang penonton rahmat Allah SWT, mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, insyaAllah pada penonton rahmat Allah sekalian, mari kita buka laman aplikasi Kaum Muhammad, kita jadikannya di VOD Beli Show untuk anda. Kita penonton tazkirah kitab Muhammad stream sekarang rancangan tontonan aplikasi Kaum Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wafi Academy. Silakan dalam bagi bash QR code di sini dan boleh tontonan di lalui di laman sesawang video ini terkini dari sesawang di Kaum Muhammad di TV Muhammad.com, sebagaimana dalam bagi bash QR code di sini di sepanjang hujung jari anda, dan anda boleh nama website video ini, kita apps dalam aplikasi dalam video ini tontonan anda semua. Baik, insyaAllah sekian hashtag tazkirah kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.